Hello, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak bercakap tentang perbandingan antara calisthenics dan gym. Apakah kelebihan dan kekurangan antara dua senaman ini, dan saya akan berikan contoh-contoh senaman alternatif yang selalunya orang buat di gym, tapi calisthenics kita boleh buat ia di rumah. Baik, untuk calisthenics, kelebihan yang pertama ialah ia boleh dilakukan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Maksudnya kita boleh lakukannya juga di rumah dan tidak memerlukan. Yang kedua, ia tidak memerlukan apa-apa alat ataupun minima penggunaan alat untuk melakukan senaman. Jadi kita tidak perlu spend duit untuk beli alat apa-apa pun. Yang kita perlu hanyalah ruang dan tenaga dan juga masa untuk kita lakukan senaman calisthenics. Yang ketiga, calisthenics boleh mengajar kita pergerakan-pergerakan yang menarik. Contohnya handstand, human flag, front lever, planche dan berbagai lagi. Dan ia bebas dalam pergerakan dan senaman. Maksudnya calisthenics ni kita boleh buat pergerakan-pergerakan yang kreatif dan juga kita bebas dalam kita punya movement. Baik, yang keempat, calisthenics dia fokus banyak kepada kualiti dalam tubuh. Maksudnya dia develop kita punya strength, dia develop kita punya coordination badan, kemudian kita punya mobility, flexibility dan juga keseluruhan kawalan tubuh badan. Maksudnya bila kita banyak buat calisthenics ni, kita mampu kawal badan kita, kita punya joint pun develop lagi baik untuk pergerakan harian, dan kita juga loosekan kita punya hamstring dan juga sendi-sendi yang keras tu untuk kita lakukan aktiviti harian dengan baik dan aktif. Baik, kelebihan yang kelima ialah semua senaman dalam calisthenics adalah compound. Dia melibatkan banyak kumpulan otot dalam satu senaman dan juga melibatkan banyak sendi untuk complex movement. Maksudnya satu senaman yang dalam calisthenics ni banyak masa lah yang akan terlibat. Dan dia tidak isolate masa-masa tertentu dalam satu senaman. Baik, itu pun boleh jadi kelebihan dan juga kekurangan lah. Okey, saya pergi kepada kekurangan calisthenics. Kekurangannya ialah sukar kita nak asingkan masa grup dalam satu senaman. Macam saya katakan tadi, sukar kita nak isolate muscle dalam calisthenics ni. Maksudnya kalau kita nak fokus, contoh bicep sahaja, kita susah nak fokus bicep saja sebab contohnya kita buat chin up. Chin up memang fokus kepada bicep, tapi ia juga melibatkan muscle back, muscle abs dan muscle-muscle yang lain. Jadi kalau kita nak fokus spesifik muscle macam bicep tu, kita susah nak buat. Sebab calisthenics punya movement ni adalah movement yang compound dan kompleks. Baik, yang kedua, calisthenics ni dia limit dalam senaman kaki. Kita boleh bina strength dan endurance untuk masa dalam kaki, tapi kita tak boleh nak bina saiz dan otot yang besar di kaki seperti mana yang boleh dilakukan oleh orang yang menggunakan berat. Baik, yang ketiga, progression untuk calisthenics ni susah nak diukur dan difahami. Contohnya, kalau kita guna pemberat, kita boleh progress dengan tambah berat sedikit ataupun kita kurangkan sedikit berat tu. So kita boleh measure lah kita punya progress. Contohnya kalau aku angkat 10 kg, kalau saya angkat 10 kg, saya mungkin susah sikit nak buat, saya rasa sakit. Tapi saya kurangkan ke 8 kg, saya boleh buat. So progression tu kita boleh measure satu persatu. Tapi kalau dalam calisthenics ni, kadang kita nak buat progression satu movement tu pun dari senang dia terus jadi susah. Contohnya pull up ke one pull up. Macam mana kita nak progression dari pull up ke one pull up tu? Sebab pull up ni kalau boleh buat okey lah, tapi nak one pull up tu bukan terus boleh kita bergayut terus boleh buat one pull up. So nak progress tu dia susah nak dapat progress yang lebih senang untuk beginner berbanding kalau kita guna berat. Kita boleh tambah berat sedikit demi sedikit, so ia lebih senang untuk kita measure kita punya progress tu. Baik, untuk gym, kelebihan yang pertama ialah kita dapat akses kepada mesin-mesin dan pemberat-pemberat. Lantas kita boleh buat compound dan isolation exercise. Yang ni dua-dua boleh buat. Kita buat senaman compound dan juga boleh buat senaman isolation yang fokus kepada spesifik muscle yang kita nak bina. Yang kedua, gym kita mudah nak kawal dan tetapkan progression. Macam saya katakan tadi, calisthenics kita susah nak measure progression, tapi gym sangat mudah. Kita just tambah atau buang berat
ataupun kita guna mesin pun ia menggunakan konsep yang sama. So mudah kita nak measure. Yang ketiga, kita boleh train kaki tanpa limit. Maksudnya kita boleh bina muscle kaki dengan berat-berat dengan mesin yang ada, dan kita boleh bina otot yang besar menggunakan bila kita di gym. Ni tidak terdapat dalam calisthenics. Baik. Yang keempat, penggunaan mesin ni yang terdapat di gym bagus untuk isolate muscle ketika injury dan ketika kita dalam proses recovery. Contohnya, semalam kita dah buat shoulder ke back ke, jadi kita tengah sakit ni, kita tak recover lagi masa yang koyak tu. Besoknya kita nak buat, contoh kita nak fokus bicep ataupun tricep. So kita boleh isolate muscle supaya kita tak melibatkan senaman yang melibatkan shoulder atau back sebab kita tengah sakit. Kita isolate hanya fokus kepada bicep dan tricep. So kita tak kacau lah, kita tak rasa sakit lah bila buat tu sebab kita fokus pada muscle yang kita tak sakit. So mesin juga dia bagus untuk beginner dan juga low fitness person lah. Maksudnya dia sangat membantu untuk orang yang baru nak start dalam workout ni. Baik, kekurangan untuk gym ialah ia perlukan alat, perlukan ruang, kita kena commit untuk keluar rumah dan bayaran untuk akses ke gym. Tapi kalau gym dia ada akses, cumanya kita kena keluar rumah, kita kena commit bayaran. So tu semua perlukan spending lah. Yang kedua ialah bila kita buat senaman gym ataupun mesin ni, kita kurang kreativiti dan tiada pergerakan yang baru lah. Kita cuma ulang pergerakan yang sama menggunakan pemberat ataupun menggunakan mesin. Mungkin kita boleh improve teknik senaman di gym, tapi ia taklah sekompleks atau serumit calisthenics. Contoh yang saya boleh bagi ialah contoh shoulder press kita buat kat gym versus handstand push up. Kalau tengok video ni, kita boleh compare lah mana teknik yang lebih rumit nak buat, shoulder press ataupun handstand push up. Anda sendiri boleh nilai dan jawab. Yang ketiga ialah training guna mesin berulang dalam pergerakan yang badan kita tak biasa ataupun bukannya normal pattern. Ia boleh membawa risiko kepada kecederaan dan imbalance lah, ketidakseimbangan dalam badan. Sebab apa? Sebab badan kita dia ada pergerakan yang biasa kita buat harian. So bila kita guna mesin ni, dia ikut pergerakan yang kita tak biasa. So kita ulang-ulang, jadi mungkin akan membawa kepada kecederaan dan ketidakseimbangan lah dalam badan. So itu antara kekurangan lah dalam senaman di gym. Kesimpulannya, semua cara training ada kelebihan dan kekurangan. Ia terletak kepada apa objektif dan kondisi kita untuk bersenam. Kalau kita nak belajar pergerakan advance dan kreatif, serta kita nak belajar skills dan kita nak buat tu dalam keadaan kita tak ada alat, kita nak buat di rumah ataupun minimum penggunaan alat, maka kita go for calisthenics lah. Kita boleh buat di mana-mana saja tanpa perlu spend banyak dan tak perlu pendaftaran apa pun. Kalau kita nak bina badan, kita nak combine calisthenics, kita boleh combine dengan weight dan machine, dan kita boleh buat di gym lah kalau nak lebih efektif untuk pembinaan badan. Dan kita boleh isolate muscle yang mana kita boleh progress lebih cepat dan kita boleh measure lebih tepat lah bila kita gunakan senaman-senaman menggunakan mesin dan pemberat ni. So ia lebih efektif lah untuk kita nak isolate tu. So sebelum saya tutup video ni, saya nak tunjukkan sedikit contoh senaman perbandingan antara calisthenics dan gym. Pembandingan ni bukanlah nak menunjukkan senaman mana yang lebih baik, tapi ia sekadar nak menunjukkan alternatif, bukan nak totally compare antara senaman gym dan calisthenics, sebab masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Baik, sama-sama kita saksikan.